Assalamualaikum dan salam sejahtera. PKR akan letak anak Nik Aziz dan juga protege Nik Aziz iaitu Husam Musa sebagai calon di dalam pilihan raya yang akan datang ini. PKR nak bersihkan imej mereka, iaitu orang panggil PKR ni parti LGBT. Jadi PKR nak tunjuklah yang mereka ada juga calon Islam, iaitu anak Nik Aziz dan Husam Musa. Jadi bermaknanya ada jugalah nilai-nilai Islam di dalam PKR. Tapi apa ramai yang tidak tahu, Nik Aziz ni, anak Nik Aziz ni tak payah ceritalah. Dia ada internal conflict. Walaupun mungkin keluarga dia dilihat sebagai keluarga ulama', tapi di kalangan ulama' pun ada juga rebut kuasa. Bukan semua ulama' ni fi sabilillah. Ada juga ulama' ni yang nak jadi popular, nak jadi masyhur. Jadi bukan semua ulama' ni boleh dikatakan berkhidmat untuk Allah atau fi sabilillah. Ramai juga nak menonjol diri mereka sendiri. Jadi Husam ni pula cerita lain. Husam dulu dia arwah Tok Guru Nik Aziz pilih Husam sebagai boleh kita katakan successor. Dia punya khalif. Khalif ni successor, maknanya khalif lah, pengganti. Jadi pada masa ke semasa apabila Nik Aziz dijemput untuk meresmi upacara ke atau apa-apa majlis, Nik Aziz hantar Husam. Nik Aziz beri maaf yang dia ni uzur dan dia hantar Husam untuk menggantinya. Jadi Nik Aziz boleh dikatakan grooming Husam. Dia nak didik Husam ni untuk ambil alih sebagai pemimpin PAS di Kelantan satu hari kelak apabila Nik Aziz bersara atau sesuatu berlaku kepada Nik Aziz dan dia tidak boleh teruskan khidmatan kepada parti. Jadi matlamat Nik Aziz ni, Husam akan mengambil alih sebagai ketua PAS atau pemimpin PAS di Kelantan, sebagai dan di dalam parti dan juga di dalam kerajaan, mungkin Menteri Besar Kelantan satu hari kelak dan sebagainya. Tapi Husam ada dua kesilapan yang dia telah buat. Satu kesilapan dia, funder dia tu, financer dia yang duduk bantu dia dari segi kewangan ialah Genting. Jadi Genting Highland is sponsor atau funder kepada Husam, dan Nik Aziz kemudian dapat tahu yang Genting Highland ataupun kasino yang terbesar di Malaysia ni di belakang Husam. That's one. Yang boleh dikatakan retak yang menyebabkan belah tadi ialah Husam recommend pemimpin-pemimpin DAP Perak untuk mendapat tanah balak di Kelantan. Jadi perkara ni dibawa ke Exco Kelantan. Bila Exco Kelantan tengok permohonan untuk tanah balak dari pemimpin DAP Perak, mereka tolak. Mereka kata ni kontroversi ni. Sebab di semua negeri, isu balak ni memang kontroversial. Jadi kalau lulus tanah balak kepada pemimpin DAP Perak, akan menjadi satu kontroversi besar. Jadi Exco tolak. Husam pula, dia ubah minit mesyuarat Exco. Dalam minit mesyuarat Exco tu, permohonan tanah dari pemimpin DAP Perak tu ditolak. Husam ubah minit, maknanya tanah tu dilulus oleh Exco.
Dan Husam bawa minit mesyuarat tu ke Nik Aziz, suruh Nik Aziz tanda tangan. Bila Nik Aziz dah tanda tangan minit mesyuarat Exco tu, maka tanah balak tu diberi kepada pemimpin DAP Perak tadi. Jadi bila Exco dapat tahu, marahlah. Dan mereka bawa ni ke Nik Aziz. Tapi mereka tak mau hebohkan. Sebab masalah dia, Nik Aziz yang tanda tangan surat tadi. Walaupun Nik Aziz tak tahu yang surat tu dipindah dari tolak kepada lulus. Jadi dia orang diamkanlah isu ini. Tapi dari masa itulah, maknanya dari saat tu Nik Aziz dah mula tidak senang dengan Husam. Dan apabila pilihan raya dulu, Husam disuruh bertanding di Putrajaya, Parlimen Putrajaya. Jadi Husam marahlah. Sebab kalau bertanding Parlimen Putrajaya lawan dengan Tengku Adnan, confirm bukan saja kalah, mungkin hilang deposit juga. Jadi dia minta juga satu lagi kerusi di Don. Kurang-kurang sekiranya dia kalah kerusi Parlimen Putrajaya, dia boleh menang dekat Don. Tapi apabila nama dia naik, nama Husam ni naik ke Tuanku untuk menjadi Exco, Tuanku tolak. Tuanku tak mau Husam duduk dalam kerajaan negeri. Jadi boleh dikatakan Husam ni menjadi outcast ataupun paria di dalam negeri Kelantan. Dan Tuanku tak mau Husam masuk istana. Jadi Husam pun kecewalah. Bukan saja dia maknanya disingkir oleh PAS, tapi istana pun tak mau terima Husam atas kesalahan mengubah minit mesyuarat Exco dan memberi tanah balak kepada pemimpin DAP apabila Exco sudah tolak. Jadi karier Husam ni rosak. Rosak dari dua segi. Nombor satu, dia ni boleh dianggap sebagai baruah genting, dan nombor dua, dia telah beri tanah balak kepada pemimpin DAP Perak apabila Exco Kelantan sudah tolak permohonan tersebut. Jadi Husam bukan lagi selepas itu bukan lagi menjadi blue-eyed boy ataupun protege Nik Aziz. Oleh kerana itulah dia mula renggang dengan PAS, dan disebabkan dia bersama Mat Sabu dan beberapa lagi pemimpin anti-Hadi yang tubuh parti baru, Parti Amanah. Sebab mereka nampaklah masa depan mereka di dalam PAS ni memang sudah tidak ada, dan lebih baik mereka keluar buka parti baru. Dan parti inilah yang bukan saja dicadang tapi juga ditaja oleh DAP. DAP pun ialah banyak dapat menerima, boleh dikatakan, bantuan kewangan dari negeri Kelantan melalui tangan Husam. Jadi mereka membalas jasa tu dengan membantu Amanah dari segi kewangan. Jadi cerita ni orang PAS pun tak mau cerita banyak sangatlah, sebab ini mereka rasa ini akan memalukan keluarga Nik Aziz. Sebab Nik Aziz ditipu oleh DAP dan ditipu oleh Husam. Sebab itulah sampai hari ni orang DAP puji Nik Aziz ni gila-gila, dan kata Nik Aziz ni the best lah, inilah itu. Oleh kerana DAP ataupun pemimpin DAP tertentu menjadi kaya melalui bantuan, kononnya bantuan Nik Aziz, tapi yang sebenar Nik Aziz tak tahu menahu. Yang Husam ni mengubah minit mesyuarat apabila Exco tolak. Dan cerita ni satu skandal lah, skandal bagi PAS Kelantan. Tapi yang penting ni orang kena tahu yang Husam ni memang persona non grata di Kelantan. Istana pun tak terima dia. PAS Kelantan pun memang dah nak singkir dia. PAS Kelantan hantar Husam ke Putrajaya untuk disembelih. Tapi bila dia mengamuk, dia minta kerusi Don dengan harapan
Kurang-kurang dia menang kerusi DUN, boleh jadi Menteri Besar Kelantan. Tapi istana tak boleh terima. Exco pun istana tak boleh terima. Terus saya katalah Menteri Besar Kelantan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.